Ma'mar bin Rashid. Riwayat dia ni dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Humaidi mengemukakan. Riwayat cerita tentang dia ni pun sudah ada dah dalam Badul Wahyi dulu. Anak saudara Zuhri ni, riwayat dia duduk mana? Dalam Muslim, bukan sini. Kadang-kadang Imam Bukhari dia sebut tu, orang ni riwayat mutabik dia tu tak ada dalam Bukhari ni, lain. Dalam kitab lain. Kadang-kadang ada dalam kitab ni, tempat lain. Kadang-kadang tak ada di sini, ada dalam kitab lain. Jadi Imam Muslim meriwayatkan secara mausul. Secara mausul maksudnya dengan sanadnya bersambung-sambung, tidak putus. Sebab kalau sanad tu bersambung, lain ceritanya. Nama gapo ni? Anak saudara Zuhri ni nama gapo? Namanya Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Dia ni ambil hadis banyak daripada pak saudara dia lah, Zuhri. Muhammad bin Muslim yang terkenal. Orang-orang yang meriwayatkan daripada dia pula Yaqub bin Ibrahim dan Darawardi dan Qa'nabi. Tetapi apa ni cerita dia di sikit. Ibnu Abi Hatim mengatakan dia laisa bil qawi yuktabu hadithuhu. Dia ni tak kuat, perawi tak kuat, tetapi hadisnya boleh ditulis. Boleh ditulis. Ibnu Ma'in kata dia ni dhaif. Ibnu Ma'in juga berkata di tempat yang lain, laisa bidzalikal qawi, tidak berapa kuat, kata dia. Tak kuat mana. Tak kuat mana itu satu bentuk dhaif jugalah. Jadi dengan adanya ni orang-orang yang disebut Ibnu Abi Hatim, Ibnu Ma'in ni tokoh-tokoh ulama rijal, ulama tentang perawi hadis. Ulama-ulama ni kadang-kadang kita tak jumpa lain. Sebab apa? Kerja dia sepanjang hayat dia sampai mati duk kaji perawi-perawi. Nak tahu perawi ni siapa dia. Tujuannya apa? Nak jaga hadis Nabi. Tu dia tak ada lain, kalau tidak tak cara ni. Sebab dia ni ada disebutkan meriwayatkan hadis Nabi. Dia ni orang setara mana? Di peringkat mana? Setiap peringkat lah. Sampai kepada imam-imam, pengarang-pengarang kitab-kitab hadis. Dia kaji. Jadi sehingga di lain tak ada nama-nama dia. Ibnu Abi Hatim tak ada. Kalau Ibnu Ma'in tu ada, Ibnu Ma'in tu dalam Bukhari ke apa-apa ada riwayat dia. Tapi ramai setengah-setengahnya tak ada riwayat dia, tak ada sebelah mana. Kerja dia je hak tu. Habis masa duk cakap tu. Dan itu fardu kifayah juga tu. Kalau tidak dosa. Dosa tu sebuah kampung lah, sebuah mukim, tempat jemaah setempat tu. Tu dalam situ kalau tak ada seorang ni, dosa habis. Dosa habis. Bukan ngapa Quran saja. Ngapa Quran itu ya juga. Hak ni pun fardu kifayah juga. Kalau tak tahu, dosa. Dosa semua. Sebab apa? Boleh jadi. Sebab tu yang berlaku dalam masyarakat kita ni kan, banyak benda-benda yang tidak betul tersebar. Sebab apa? Orang yang tidak mengaji benda ni jadi fitnah dalam masyarakat. Orang duduk percaya benda tu, padahal tidak betul. Misalnya dah muka Ma'al Hijrah ni dah. Dah muka Ma'al Hijrah ni kan, kalau kita tengok ni saja nak selingan ni nak ceritanya pasal anak saudara Zuhri ni, tapi selingan. Misalnya kita ngaji ni kadang-kadang kita tengok, kalau hak kasar kata bulu mata, bulu mata, sakit telinga, sakit hati, kadang-kadang rasa sedih. Kenapa begini berlaku dalam masyarakat? Kenapa masyarakat ni kalau ditegur payah nak terima? Sebab dia tidak tahu asas ilmu tu pun dia tidak tahu, kepentingan ilmu tu pun dia tidak faham. Sebab tu nak berubah payah. Misalnya Ma'al Hijrah, berapa lama kita tegur dah, lama dah. Bukan kita saja lah, orang lain pun mana-mana faham dia tegur dah. Tapi payah nak sapa sorok. Dah hak duduk memegang jawatan, duduk kerja tu, dia tak faham benda-benda gini. Dia berasa benda ni tak sebelah mana. Maka berlakulah dalam masyarakat benda-benda yang bukan-bukan. Misalnya lambang Ma'al Hijrah tu, cuba perhati latar belakang dia tu dia Sarai Labo. Tak betul tu cerita tu cerita Sarai Labo tu sendiri tak betul. Kita buat sandaran.
Jadi seolah-olah latar belakang tu benda tu penting tu. Ada Nabi SAW duduk sembunyi kan dalam gua, gapo diceritakan goni-goni macam-macam lah. Masuklah sarang laba gitu. Tak betul. Tak ada satu pun riwayat yang sahih. Dan benda ni perlu tahu. Kalau benda tidak sahih, kita tak boleh buat sebagai asas, landasan, gapo-gapo. Tak boleh. Jadi satu syiar pula. Jadi satu syiar. Nak jadi syiar ni kena benda besar. Syiar ni masjid, syiar tu benda besar. Kita tak boleh buat. Benda tu kena sahih. Apalagi kalau maudhu'. Macam mana kita nak terima kalau palsu? Orangnya yang ulama-ulama yang siapa lagu ni duduk kaji ni, sikit pun peganglah, nanti cek dulu. Sebab apa bahaya ni? Kalau nak masuk dalam bangunan, ketika bahaya lah tak? Apa ya periksa cek tengok. Takut-takut ada bahan letupan ke gapo ke. Kan kalau letupan dalam setinggi ni bangunan tak, lagu mana nak jadi? Berapa ramai jiwa yang mati? Kita duk fikir hak tu, duk takut hak tu. Bahaya ni kalau masuk. Kalau masuk hak tak betul ni sikit pun, agama ni jadi cacat. Dan kesan dia tu lebih daripada hak roboh bangunan. Sebab tu ulama cek. Dia cek. Ni orang ni kita kena cek. Tak boleh kena cek. Kalau tak cek, kita mana tahu bukan semua orang baik. Ada macam-macam maksud orang ni. Hak gila pun ada. Kalau kita tidak cek, tak jaga molek, ni agama ni. Jadi banyak benda-benda yang seumpama itu kan. Kenapa? Kerana tak ambil berat. Tak ambil berat. Sedangkan dalam mahkamah biasa pun, kalau orang tak boleh pakar, kita tak boleh pakar. Orang tertuduh dah, orang ada kes dah, kita tak boleh. Orang masuk jail dah kau misalnya, kita tak boleh apa-apa. Tak boleh harap lah orang lagu ni. Begitu juga dalam ni agama lebih besar lagi. Itu masalah peribadi saja, masalah harta kau tu betul si terima dah. Ini masalah agama. Jadi kita balik sini semula. Dia kata persoalannya apa yang Imam Bukhari, Imam Muslim ambil dia. Dia kalau dia ni orang tak molek, orang dhaif, apa ambil dia? Jadi tidakkah kita kata Bukhari ni sahih Bukhari tinggi, syarat tu maksudnya perawi dia tu orang tinggi, tidak dhaif lah. Ni ada dhaif ni. Lagu mana? Kalau orang kata begitu, jawabnya satu, jawapannya yang pertama, Imam Bukhari buat mari di sini bukan di dalam musnad dia. Dia tidak kata haddatsana dak. Dia mari ni sebagai ahli belakang bawah. Apa ni, hadis ni diriwayatkan juga oleh Yunus, Saleh, Ma'mar dan Ibnu Akhi Zuhri. Dia ni hak sampingan, bukan hak utama. Hak sampingan, bukan hak utama. Hak utamanya Syuaib tu. Hak dalam hadis tu, haddatsana Syuaib, Abu Yaman ambil daripada Syuaib. Hak tu haddatsana. Hak tu hak utamanya. Hak tu orang panggil sebagai usul, hadis-hadis usul dalam Bukhari. Ni hadis-hadis secara mutaba'ah dikemukakan sebagai, ataupun secara mutaba'ah. Ni tak apa. Sebab ada kalanya kita ambil penyokong ni kalau orang jahat, dia sendiri pun kata lagu tu. Kadang-kadang lebih kuat, menguatkan lagi. Kalau penjenayah tu sendiri kita ambil, kadang-kadang dia sendiri tu mengaku molek tu. Ada kalanya ambil daripada musuh, ataupun orang yang tidak diterima akidah ahli sunnah wal jamaah, kita ambil dia pun pendapat lagu seperti kita juga. Itu menguatkan kita. Makna kalau nak kiranya pokok dia tu ambil mana, ni pokok dia tak serupa dengan pokok dia ni pula, ni serupa dengan kita, ada faedah tu kita kemukakan orang-orang lagu tu. Apalagi Ibnu Akhi Zuhri ni, bukan semua ulama mengatakan dia ni tak molek, mengatakan dia lemah. Hak kata lemah ada, tapi hak kata tidak lemah pun ada juga. Maknanya tidak sepakat. Hak tadi tu hak asas tu. Hak tadi tu hak asas. Begitu juga Imam Muslim. Kalau dia mari, Imam Muslim ni, riwayat orang-orang lagu ni dia tidak duduk. Kalau hadis dia banyak, Imam Muslim ni sampai 10 kadang-kadang dalam satu bab. Hak ni yang ke-10. Bukan 1 2, hak tu dak. Hak tu orang panggil riwayat usul dia. Situ dia mari orang kemah-kemah. Itu kaedahnya. Kepada orang yang tidak mengaji, dia kata ada dalam Muslim, begitu saja. Dia tidak tak faham. Dia letak mana. Ada tu betul ada.
Kalau dia sebut dengan hadatsana pun, di mana, nombor berapa?